anime. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna, YouTube channel nombor 1 di Malaysia yang membincangkan tentang anime series Detektif Conan. Dalam video kita pada hari ini, saya ingin membincangkan tentang suatu watak yang masih lagi misteri dalam anime series Detektif Conan, yang mana watak ini telah pun dikatakan sebagai Anokata ataupun the boss of the Black Organization. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita memulakan perbincangan kita pada hari ini. Kara Sumarenya merupakan satu watak yang pertama kali disebut dalam anime series Detektif Conan pada episod yang ke-219, yang mana dalam episod tersebut telah dikumpulkan detektif-detektif yang handal di seluruh Jepun untuk menyelesaikan satu misteri di rumah agam milik Kara Sumarenya sendiri, yang mana diceritakan bahawa dalam rumah agam tersebut pada 40 tahun yang lalu, setelah kematian Kara Sumarenya pada usianya 99 tahun, ramai orang-orang yang terkenal telah pun berkumpul di rumah tersebut untuk mendapatkan barang-barang peninggalan Kara Sumarenya, yang mana terdapat 300 barang yang telah pun ditinggalkan oleh Kara Sumarenya setelah kematiannya. Dan orang-orang tersebut telah berkumpul untuk membidal barang-barang milik Kara Sumarenya ini. Orang kata untuk bid lah macam tu kan. Maka disebabkan oleh terdapat terlalu banyak barang, bid tersebut telah pun berlangsung selama 3 hari. Yang mana pada malam yang pertama semuanya berlalu dengan lancar. Tetapi pada malam yang kedua bid tersebut dilakukan, hujan lebat telah pun turun di kawasan rumah agam milik Kara Sumarenya tersebut, dan telah tiba 2 orang yang tak diketahui siapa masuk ke dalam rumah itu ingin menumpang untuk berteduh. Pada mulanya, pihak penganjur ataupun orang yang bertanggungjawab untuk event bid tu lah kan, tak membenarkan juga 2 orang ni masuk ke dalam rumah tu. Tapi setelah pun 2 orang ni menghulurkan satu bungkusan daun kepada orang tersebut, kemudian setelah daun tersebut digulung-gulung menjadi tembakau kemudian dihisap, maka mood pihak penganjur tersebut telah pun berubah menjadi ceria dan kemudian membenarkan 2 orang tersebut masuk ke dalam rumah milik Kara Sumarenya itu untuk berteduh. Dan apabila orang-orang ramai, orang-orang hebat yang ada dalam rumah tersebut yang datang untuk membidal barang-barang kepunyaan Kara Sumarenya tu melihat perubahan mood yang telah berlaku kepada orang yang hisap tadi tu, kepada pihak penganjur yang hisap daun tu, maka mereka pun semua mula ambil untuk hisap daun tersebut. Tapi tak lama selepas mereka semua menikmati daun yang telah pun digulung dan telah dibakar lalu dihisap tersebut, salah seorang daripada mereka yang hadir untuk mendapatkan barang Kara Sumarenya itu telah pun sampai ke alam sebalik mata, mencecah langit dan hampir-hampir sampai ke bulan. Kemudian dia telah melihat ada hantu berada di kawasan tersebut. Maka kecoh lah di situ. Dia pun dah ambil barang-barang yang dia nak tu. Dia pun peluk, dia kata dia nampak hantu. Yelah dah hai kalau dah hisap daun tu kan. Dan daun tu dikatakan oleh Conan Edogawa adalah marihuana. Maka lepas daripada seorang, kemudian seorang, bila dah sampai bulan, bila dah hai tu, berlakulah pergaduhan dengan menggunakan pedang yang terdapat dekat dalam rumah tersebut. Mereka telah pun menjadi senjata, kemudian mereka saling berperang antara satu sama lain, sehingga akhirnya pada malam tersebut telah berlakunya satu pembunuhan secara besar-besaran. Maka ramailah yang telah mati pada malam tersebut. Yang terselamat pada malam tersebut hanyalah 2 orang yang tidak diketahui yang membawa daun tersebut sahaja. Kemudian 2 orang tu dia telah melarikan diri dengan membawa barang-barang yang ditinggalkan oleh Kara Sumarenya. So dia dapat barang tu free-free macam tu je kan, sebab semua orang dah mati. Walau bagaimanapun, kejadian 40 tahun lepas ini tidak pun dihebohkan kepada orang awam ataupun tidak diketahui. Even detektif-detektif yang terhandal dalam Jepun yang dikumpulkan dekat rumah tersebut pun tidak mengetahui tentang hal tersebut. Contohnya macam detektif Harufumi Mogi, Kogoro Mauri, Ikumi Soda dan juga Hakubasa Guru pun tidak mengetahui tentang kejadian yang telah berlaku ini. Disebabkan oleh mengikut detektif Ogami, kejadian ini telah pun dirahsiakan kerana terdapatnya orang yang penting di Jepun yang telah pun meninggal dunia pada malam kejadian 40 tahun yang lalu tersebut. Maka detektif-detektif yang handal ini dikumpulkan dalam rumah milik Kara Sumarenya ini untuk mencari satu harta peninggalan, satu kod misteri yang telah pun ditinggalkan oleh Kara Sumarenya di dalam rumah tersebut. Jadi kalau korang nak tahu perjalanan diorang untuk menyelesaikan misteri ni, korang kena tengoklah sendiri dalam episod yang ke-219. Sebab apa yang saya nak sampaikan hanyalah tentang Kara Sumarenya sendiri, bukan tentang full episod ni kan. Tapi dalam episod tersebut juga diceritakan oleh Furuya Senma bahawa Kara Sumarenya ini sebenarnya merupakan satu watak yang penuh dengan sifat tamak dan sifat-sifat mazmumah lah, sifat-sifat yang tak baik. Kerana apa? Kerana bapa kepada Furuya Senma sendiri, iaitu Kyosuke Senma, telah pun mati
mati disebabkan oleh Karasumarenya ni, yang mana bapa kepada Sema Obasan ataupun Furuya Sema ini merupakan seorang ahli arkeologi. Jadi pada 40 tahun yang lepas sebelum kematian Karasumarenya, bapa dia telah pun di-hire ataupun diupah oleh Karasumarenya untuk mencari harta peninggalan ibunya yang telah pun ditinggalkan dalam rumah agam tersebut. Tapi apa yang kejam pasal Karasumarenya ni, sebab apa saya kata dia penuh dengan sifat-sifat mazmumah, sebab dia ni tak teragak-agak untuk bunuh orang. Dalam satu surat yang telah pun dihantar oleh Kyosuke Senma kepada Furuya Senma, dalam surat tersebut terdapat satu mesej yang mengatakan bahawa Karasumarenya ini untuk menjayakan misi dia ni, dia telah pun membunuh beberapa arkeologi yang dia panggil. Untuk apa? Untuk memberi semangat kepada arkeologi-arkeologi lain supaya buat kerja dengan lebih cepat. Nak kata untuk capai matlamat dia sanggup bunuh orang mat. Tapi sebab Karasumarenya ni orang yang berpengaruh, so hal ni tak tersebar kepada orang luar lah. Dan Karasumarenya ni pun dia buat dekat dalam rumah agam dia tu je kan. Jadi benda ni tak sampai pada orang-orang luar. Maka itulah antara orang kata benda-benda yang Karasumarenya sanggup buat semata-mata untuk mencari harta peninggalan ibu dia yang telah pun ditinggalkan dalam rumah tersebut. Tapi walau bagaimanapun, Karasumarenya sendiri tak berjaya untuk menemukan harta tersebut, sehinggalah hari dia dikatakan mati pada usianya 99 tahun. So itulah sedikit tentang watak Karasumarenya ni yang kita tahu daripada episod yang ke 219. Tapi apa yang menarik tentang Karasumarenya ni adalah dalam episod yang ke 942, akhirnya Yusaku Kudo dengan bantuan daripada Akai Suichi telah pun berjaya menyelesaikan the dying message yang ditinggalkan oleh Haneda Koji yang membawa maksud Karasuma. Mula-mula masa dia orang susun, masa Conan dengan Akai susun tu, dia dapat Asakaram kan. Tapi setelah Yusaku Kudo susun balik dengan Akai Suichi, membawa maksud Karasuma. Dan Yusaku Kudo memberitahu bahawa Conan Edogawa yang Karasuma itu mungkin merupakan nama kepada ketua The Black Organization yang telah pun disiasat oleh Conan Edogawa selama ni. Tapi apa yang menarik juga dalam episod ini adalah ayat Yusaku Kudo itu sendiri, yang mana Yusaku Kudo mengatakan bahawa if this theory is right, ataupun if I am right, you are making a difficult enemy with someone that important in Japan that should not be exist in this world, Conan-kun. Maknanya dia memberitahu kepada Conan Edogawa, kalaulah teori Yusaku Kudo ni betul, maka Conan telah pun mencipta musuh dengan seorang yang sangat penting dalam Jepun yang sepatutnya dah tak lagi wujud dalam dunia ni. Sebab apa? Sebab sepatutnya Karasumarenya ni telah pun mati pada 40 tahun yang lepas. Tapi macam mana dia boleh jadi the boss of the Black Organization? Ini merupakan antara misteri yang kata sampai hari ni masih lagi belum diselesaikan. Kenapa dikatakan Karasumarenya merupakan seorang yang penting di Jepun adalah disebabkan Karasumarenya ni merupakan antara orang yang terkaya yang hidup di Jepun, bahkan lebih kaya daripada keluarga Suzuki sendiri. Yang kita kenal Old Man Suzuki, Jirokichi yang suka mencabar Kaito Kid tu kan. Tu pun kita tengok dah kaya lah. Family Old Man Suzuki, family Sonoko tu kita rasa macam diorang dah kaya, dah banyak event yang diorang sponsor, macam-macam yang diorang boleh buat kan. Tapi Renya Karasuma ni dikatakan lagi kaya daripada mereka. Bahkan Renya Karasuma ni dikatakan dekat Jepun adalah orang yang paling terkaya. Sehingga kan apa yang mereka cari dalam episod 219 sebenarnya adalah The Sunset Manor, yang mana The Sunset Manor itu adalah rumah agam tu sendiri. Setelah Conan Edogawa merungkaikan kod misteri yang ditinggalkan oleh bapa Furuya Senma, maka akhirnya telah terbongkarlah satu rahsia besar yang ditinggalkan oleh mak Renya Karasuma, iaitu rumah agam yang mereka pergi itu sebenarnya adalah rumah agam yang dicipta daripada emas. Dan betapa kayanya Renya Karasuma ini sehingga kan Ikumi Soda mengatakan bahawa benda sebesar ini hanya mampu dibuat oleh Renya Karasuma. Korang bayangkanlah betapa kayanya Karasuma family ni sehingga dia berjaya menciptakan satu rumah agam, mansion yang besar, dan mansion tu diperbuat daripada emas tulen, daripada pure gold. So Karasumarenya ni merupakan satu watak yang sangat-sangat kaya lah dan sangat-sangat berbahaya lah dia ni, disebabkan oleh sifat-sifat yang ada dalam diri dia, yang mana sifat dia ni mementingkan diri dia sendiri untuk mencapai matlamat dia. So sampai hari ni dikatakan bahawa Karasumarenya inilah merupakan the boss of the Black Organization selepas daripada episod yang ke-942. Agak pendek sikit video kita pada kali ini sebab informasi tentang Karasumarenya ni pun tak banyak lagi yang didedahkan kepada kita semua, tapi bolehlah untuk kita bincang serba sedikit dan untuk kita hypekan sikit semangat kita untuk kita tahu betul ke Karasumarenya ni merupakan boss the Black Organization ataupun Karasumarenya ini merupakan satu teori spekulasi ataupun konspirasi sahaja yang telah pun tercipta untuk mengalihkan pandangan kita daripada the boss of the Black Organization yang sebenar-benarnya. So macam mana pendapat korang? Boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Tapi
Kalau tanya saya pasal the boss of the Black Organisation ni, saya rasa the boss of the Black Organisation ni merupakan dua orang yang telah hadir dekat rumah Agam pada 40 tahun yang lalu yang membawa satu bungkusan marihuana ataupun satu bungkusan ganja yang diberikan kepada orang-orang yang ada dalam rumah tersebut. Saya pun tak ada, orang kata tak ada bukti untuk mengatakan benda tu, tapi it's just my personal thought lah. Saya fikir, saya rasa macam mungkin mereka lah pencetus kepada The Black Organisation sebenarnya, ataupun mungkin masa tu The Black Organisation dah wujud dan mereka berusaha untuk mendapatkan barang-barang Renya Karasumbang. Yelah, sebab dia datang daripada mana entah pun kita tak tahu, bawa ganja pula tu kan. Takkan orang-orang biasa boleh buat macam tu, menyebabkan orang berbunuhan sama satu sama lain. Patut akhirnya berjaya pula untuk bawa lagi barang-barang kepunyaan Karasumbang Renya. Macam mana menurut kalian? Boleh komen di bawah. Terima kasih pada yang sudi menonton video saya pada kali ini, dan saya minta maaf atas sebarang kekurangan dan kesilapan seandainya terdapat kesilapan dan kekurangan dalam video kali ini. Dan kalau korang ada info-info dan maklumat menarik tentang Renya Karasumbang sendiri, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Jangan malu dan jangan segan, dan jangan lupa untuk subscribe bagi mereka yang belum subscribe, so that channel ni mampu mencapai 5k subscriber, dan share lah video ni dekat kawan-kawan korang yang juga berminat tentang Karasumbang Renya. Terima kasih, insya-Allah see you in next video.